Itu dia. Itulah yang Islamic Bank banyak buat tu. Dia tak bagi pinjam, tapi dia ubah kontrak jadi kontrak bisnes. Ijarah kontrak bisnes lah. Nak buat bisnes dengan kontrak. Sebab tu Allah kata wa ahallallahu al-bai' wa harrama riba. Dihalalkan oleh Allah jual beli dan diharamkan riba. Baik. Yang ketiga, yang D ni pun masuk juga dalam perbincangan para ulama. Dia kata beri hadiah. Beri hadiah duit, minta balik duit juga, lagi banyak. Contoh hari ni saya beri awak RM100, saya belanja awak hadiah. Bulan depan awak kena bagi saya hadiah RM110. Itu bohong. Nama je hadiah, tapi substance dia bukan hadiah. Substance dia, isi dia. Dalam Islam, fiqh muamalat, dia tak tengok nama tu, tuan. Nama tak berapa penting. Al-ibratu bil musammayat la bil asma'. Sesungguhnya pengajaran kita melihat kepada inti dia, bukan nama-nama yang Islam. No. Inti dan syarat rukun dia kena betul. So bila mana kita beri dia hadiah, kita kata 100, kita minta dia bayar belanja kita pada masa akan datang 110, dia adalah sebenarnya inti pinjam. Haram. Itu contoh. Yang keseluruhnya, macam mana kalau kita beri hadiah yang bukan duit, kita beri hadiah. Ni kes tadi. Kes tadi ni main. Beri hadiah satu, minta orang tu balas balik dua. Riba ke tak riba? Contoh. Bila orang perempuan dengan lelaki kahwin, orang lelaki bawa hantaran $7. Perempuan biasa bawa berapa? 9. Riba ke tak riba? Gimana? Itu kes tadi namanya. Nak bagi faham ke tak faham, tengok. Contoh kedua kes tadi. Saya hari ni saya belanja awak, besok awak belanja saya. Riba ke tak riba? Kau jangan, hari ni aku belanja kau, besok kau belanja aku. Jilid-jilid. Baik. Ada pandangan? Hantaran tadi, riba ke tak riba? Siapa kata riba? Angkat tangan. Tak. Baik. Jawapan dia gini. Dia ada kes boleh jadi riba, tapi jarang. Kebanyakannya tidak. Sebab itu, kalaulah saya kata saya bersepakat dengan keluarga perempuan, keluarga saya bagi $7, harga dia total $10,000. Keluarga awak kena bayar bagi kat saya $9, total dia $11,000. Maka riba. Sebab dia punya rujukan adalah pada nilai duit. Tapi kalau saya tak sebut pun, open, senyap saya, keluarga saya akan bagi 7, maka orang perempuan pandai-pandai bagi 9 tanpa dirujuk mana-mana harga, maka hukumnya harus. Ada setengah keadaan orang lelaki punya $7, harga dia $10,000. Orang perempuan $9, tapi harga dia $1,000 saja. Dia bagi handkerchief, tali kasut, tank sebatang, songkok, $1,000 lah. Okay. Tapi dia dihias cantik lah. Tuala yang berbentuk langau, bukan langau, berbentuk bangau. Langau mana boleh buat. Jadi itu riba. Itu tak riba. Sebab dia tidak ada rujukan pada nilai. Maka yang sama terpakai untuk belanja makan. Saya belanja makan, awak belanja makan. Tak kira mahal murah, semua tak kira. Tak ada bagi ditentukan. Hari ni saya belanja kedai mamak, awak belanja mesti tempat yang eksklusif, 5 star. Tak ada. Itu hadiah dengan hadiah. Habis. Yang seterusnya, riba jahiliyah. Riba jahiliyah ni senang, tak macam riba qard tadi, banyak cabangnya. Riba jahiliyah ni riba yang disebut dalam Hajjatul Wada, semasa haji terakhir Nabi pernah sebut, iaitulah riba al-Abbas. Riba Abbas, iaitulah riba yang pakcik bagi Nabi SAW buat masa awal Islam, iaitulah imma an taqdi wa imma an turba. Itu dia punya istilah dalam masyarakat
jahiliah. Kamu peminjam, kamu bila mesti bayar pada on time, kamu tak mampu bayar, imma an taqdi, kamu kena bayar sekarang, imma an turba, atau aku boleh bagi delay tapi tambah. Nampak? Delay tapi tambah, kena penalti. Itulah dia riba jahiliah. Kita ada hutang, kita tak mampu bayar on time, maka nilai dia bertambah. Itu riba jahiliah menurut 4 mazhab. Okey? So dekat mana ada benda ni? Rumah punya pinjaman ada riba. Riba yang pertama tadi. Riba kedua pun ada. Maknanya pinjaman rumah ni tuan-tuan daripada bank haram dan konvensional, dia ada 2 riba sekaligus. 2 kali perang berarti. Ya, riba yang pertama qard ada, riba jahiliah pun ada. Sebab lambat saja bayar, tuan-tuan akan kena charge penalty interest. Dan kemudian dia akan masukkan dekat dalam pokok dia. Ni kita kalau ada whiteboard sesi kedua ni bagus. Kita boleh conteng sikit. Okey. Untuk tunjuk macam mana kiraan bank Islam lebih baik daripada bank konvensional. Alright? Baik, jadi itu dia pinjaman tahu. Yang kedua, kad kredit pun sama juga ada. Tapi yang banyak orang tak sedar, ada jaga-jaga. Pinjaman riba jahiliah juga berlaku bila mana kita lewat membayar saman kereta. Kita kena speeding fine, saman ekor tak bayar, maka harga dia bertambah. Bila bertambah, dia riba jahiliah. Sebab kita kena speeding fine, kena speed trap, kita menjadi seorang yang berhutang ala dhimmatna, di atas kita punya zimmah, tanggungjawab kita untuk membayar jumlah saman tersebut pada tempoh tertentu. Bila kita tak bayar, maka jumlah dia naik, maka dia jadi riba. Sebab itulah yang pertama, jangan kena speed trap. Jangan bawa laju lebih daripada ni, sebab takut kena. Kalau kena, bayar cepat, on time. Para ulama juga membincangkan satu persoalan yang lagi sensitif, perpustakaan. Ini sensitif sikit ni. Bila tuan-tuan meminjam buku, lambat pulang, kena penalti. Riba jahiliah atau tidak? Tuan-tuan, sebahagian besar ulama kata riba, kecuali kalau perpustakaan itu perpustakaan awam, maka nilainya akan kembali kepada awam, maka tak ada masalah. Tapi kalau perpustakaan swasta seumpamanya dia menjadi sumber income pula, maka ada masalah. Okey, so itu ada perbincangan tentang riba jahiliyah. Jadi ini yang disebut tadi, kullu qardin jara naf'an fahuwa riba. Kemudian Ibnu Qudamah sebut kullu qardin syurita fihi an yazidahu, atau syarata fihi an yazidahu fahuwa haramun bi ghairi khilaf. Okey, habis kat situ. Okey, kita berhenti setakat tu. Sebenarnya kita tak habis riba ni. Tak sempat habis tu. Dia ada riba buyuk pula. Riba buyuk ni lagi kompleks. Sebab dia melibatkan jual beli emas. Tapi kita tak sempat, sebab kita berhenti terlebih dahulu. Kita akan sambung InsyaAllah selepas ini. Dan saya serahkan kembali kepada pengurusi. Aku lu qawli hadza wa astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.